Bab 4 Mengenali Tamadun Sejarah Tingkatan 1 KSSM Bahagian 2 4.3 Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia. Yang pertama, pertanian dan perdagangan. Pembinaan saliran, penciptaan kincir angin dan pembinaan teres di tanah tinggi telah menggalakkan kegiatan pertanian dalam kalangan masyarakat. Perkembangan ini mewujudkan kegiatan perdagangan. Perdagangan tempatan iaitu masyarakat yang tinggal di kota mendapatkan makanan dan barangan pertanian dengan menukarkan barangan kraftangan dan perkhidmatan termasuklah kegiatan keagamaan. Perdagangan jarak jauh. Masyarakat dari kawasan tamadun yang berbeza bertukar-tukar barangan dengan penduduk yang mempunyai bahan mentah seperti logam, emas dan besi. Berlaku kegiatan perdagangan antara masyarakat Sumer dengan Mesir dan antara masyarakat Sumer dengan Mohenjo-daro. Kedua, sistem pemerintahan. Kerajaan telah dibentuk untuk mengurus pemerintahan kota yang berkembang pesat kesan daripada pembentukan bandar. Pada peringkat awal, pemerintahan negara kota diketuai oleh pendeta, tetapi kemudiannya raja mengambil alih peranan sebagai pemerintah. Raja telah dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan dan pendeta memerintah negara kota. Selain itu, bagi melicinkan urusan pentadbiran negara, undang-undang telah dibentuk. Ketiga, pembentukan bandar. Kewujudan pertempatan kekal di sesebuah kawasan bermula dengan kampung. Apabila berlaku pertambahan penduduk, kawasan kampung berkembang dan disatukan membentuk bandar. Pada peringkat awal, bandar menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan bagi kawasan sekitarnya. Bandar berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi yang tersusun yang menjadi asas kepada kelahiran tamadun awal dunia. Kota-kota utama pada peringkat tamadun awal ialah Ur dan Uruk, Memphis, Mohenjo-daro dan Anyang. Ciri-ciri bandar. Gambaran sebuah bandar pada zaman tamadun Indus. Yang pertama, pelan susur atur bangunan dan pertempatan yang tersusun. Rumah kediaman mempunyai kemudahan perigi, bilik mandi dan tandas. Kedua, kemudahan prasarana yang teratur dan sistematik seperti pasar, rumah ibadat dan kawasan kediaman. Ketiga, pembinaan sistem perparitan dan pembentungan. Dan yang keempat, pembinaan kota untuk berlindung daripada serangan orang luar dan menjadi kawasan sepadan. Keempat, pengkhususan pekerjaan. Perkembangan pesat bandar telah meningkatkan jumlah penduduk. Hal ini secara tidak langsung telah mewujudkan pengkhususan dalam bidang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan baharu seperti pengutip cukai, jurutera yang mengawal sistem pengairan sungai, tentera, petani yang bekerja di sawah dan mereka yang bekerja dalam bidang pentadbiran. Kumpulan artisan pula menumpukan masa mereka dalam kerja mengukir, menempa besi dan tembikar. Selain itu, saudagar dan pedagang bertukar-tukar barangan yang dihasilkan oleh golongan artisan. 5. Teknologi. Kemahiran dalam bidang teknologi oleh masyarakat tamadun awal telah menghasilkan penciptaan barangan dan monumen serta hasil pertukangan.
Tamadun Mesopotamia terkenal dengan taman tergantung Babylon. Tamadun Mesir Purba pula terkenal dengan pembinaan piramid dan Sphinx. Manakala, tamadun Indus terkenal dengan pembinaan negara kota Mohenjo-daro. Penggunaan teknologi dalam pembuatan logam tembaga, gangsa dan besi pula menghasilkan peralatan seperti bajak untuk pertanian. Roda telah membantu penggunaan kereta kuda dan kereta lembu untuk tujuan mengangkut hasil pertanian dan perhubungan penduduk. Keenam, organisasi sosial. Dalam masyarakat Mesir Purba, kemunculan institusi dan golongan pekerja telah mewujudkan kelas sosial. Kelas sosial berasaskan jenis pekerjaan, kekayaan dan pengaruh. Paling tinggi dan teratas ialah Firaun. Diikuti wazir, pegawai kanan, golongan agama dan bangsawan. Golongan saudagar dan artisan berada dalam kelas kedua. Golongan petani dan pekerja yang tidak berkemahiran. Hamba terdiri daripada hamba perang dan hamba dijual. Yang ketujuh, agama dan kepercayaan. Masyarakat tamadun awal mempercayai banyak Tuhan. Antara Tuhan yang disembah termasuklah Tuhan bulan, matahari, ibu dan sungai. Terdapat institusi agama yang mengurus upacara keagamaan seperti korban binatang atau mempersembahkan makanan kepada kuasa roh. Dalam hal ini, tempat ibadat yang besar dibina sebagai tanda menghormati Tuhan. Di Mesir, misalnya, penduduk mempercayai kehidupan selepas kematian. Ke-8, tulisan dan penyimpanan rekod. Sistem tulisan mula lahir kira-kira 5,000 tahun lalu. Penciptaan tulisan penting bagi membezakan kehidupan zaman prasejarah dan sejarah. Kemudian, manusia mencipta sistem tulisan yang lebih baik menggunakan abstrak simbol bagi mewakili pelbagai bentuk idea. Kelahiran tulisan membolehkan manusia menyimpan rekod dan perkara penting tentang masyarakat dan diri mereka. Tulisan pertama menggunakan sistem piktograf atau simbol gambar. Yang terakhir, ke-9, kesenian dan kesusasteraan. Masyarakat pada zaman tamadun awal melahirkan hasil sastra dan seni bina yang mengagumkan. Gaya dan teknik yang digunakan oleh artis menggambarkan setiap budaya tamadun masing-masing. Artis menghasilkan ciptaan berupa patung dan lukisan Tuhan dan dewa, pahlawan dan pemerintah. Apabila penggunaan tembaga meluas, patung-patung dicipta menggunakan tembaga. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.